Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala qalu subhanaka la 'ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah pada pagi ini dapat kita bersama-sama lagi untuk hari yang ke-7 kita berpuasa. Alhamdulillah, hari-hari berlalu begitu pantas, dah 7 hari dah nak. Sekejap dah masuk hari yang ke-7. Mudah-mudahan dirahmati Allah, kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan kita di kalangan hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita nak sambung dengan macam Allah berkaitan dengan kitab kita, itu masih lagi dalam kitab Kifayatul Akhyar. Kitab Kifayatul Akhyar, dan kita dah selesai sebelum ni berkaitan dengan rukun-rukun salat, dan pagi ini kita sambung sunat-sunat salat katakan. Maka bila sebut sunat-sunat salat, nanti Allah Subhanahu wa taala dia ada sunat sebelum solat, ada sunat ketika solat, dan ada sunat-sunat nanti Allah selepas solat. Kita nak ambil dulu sunat sebelum solat. Bila sebut sunat, maka nanti Allah Subhanahu wa taala perlu kita ketahui, orang Melayu kita ni dia sebut sunat. Dia ada satu lagi dia panggil sunnah. Ni sunnah, ni sunat. Tak. Dia penggunaan istilah Melayu tu kita kena faham baik-baiklah. Bila kita katakan dia sunnah, bila kita katakan dia sunat. Bila sebut sunnah, maka merujuk kepada istilah hadis. Sunnah itu ialah ma udhifa ataupun ma usnida ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir. Bila sebut sunnah, maka sesuatu yang sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada kata-kata baginda sallallahu alaihi wasallam ataupun daripada perbuatan baginda sallallahu alaihi wasallam ataupun kita katakan persetujuan baginda sallallahu alaihi wasallam, maka itu dipanggil sunnah. Bila sebut sunnah, dia boleh jadi wajib, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh, boleh jadi harus, dan boleh jadi haram. Ada sunnah Nabi ada yang haram tu Ustaz? Yes, betul, memang ada sunnah Nabi SAW yang haram. Ada Nabi kahwin lebih daripada 4 dah, katakan sunnah, tapi kita tak boleh ikut, haram kita ikut macam Allah. Ada hanya kita dibenarkan 4 saja. Jangan mengada-ngada nak buat lebih daripada 4. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala itu sunnah. Adapun bila sebut sunat, sunat ni tuan-tuan macam Allah yang biasa kita dengar ialah yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqab tariquhu. Maknanya ialah di orang yang buat dapat pahala, yang meninggalkannya tak dapat apa-apa. Tak. Maknanya tidak diberi balasan ataupun tidak dibalas dengan apa-apa balasan bila seorang itu tidak melakukan perkara sunat. Itu takrifan yang biasa kita sebut. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat dalam kitab usul fiqh macam Allah, bila disebut takrifan sunat, dia kata ma amarahu syari', katakan sesuatu yang diperintah oleh syarak. Itu siapa yang mensyariatkan? Allah Subhanahu wa taala, dan kemudiannya rasulnya. Ada atas perintah Allah Subhanahu wa taala, ma amaru syari' bi ala wajhi ghairi lazim. Dipanggil yang tidak mesti kena buat.
Jadi bila kita sebut saja ni sunat buat, maka secara tidak langsung kita dah kata itu Allah yang suruh ataupun Nabi yang suruh. Barulah kita kata buat dapat pahala, maknanya tinggal tak dapat apa-apa. Rugi je lah, ya, katakan tak? Itu sebut sunat. Sunat beza dengan sebut sunnah. Tapi dari segi bahasa Arab dia tak ada beza pun. Sunnah ataupun sunat ke, sunat tu adalah sunnah, sunat adalah sunat, ya, katakan. Cuma istilahnya yang saya sebutkan tadilah, dia ada sunnah indal ulama'il hadis wa sunnah inda ulama'il fiqh. Dia kata sunnah di sisi ulama hadis, takrifnya adalah seperti mana yang saya sebutkan tadi. Sunnah di sisi ulama fiqh, sunat dalam istilah orang Melayu kita katakan, disebut sunat. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, sunat ini sesuatu yang dipanggil tambahan, ada edit, value added, katakan tambahan untuk penyempurnaan salat. Dipanggil untuk tahsin salat, untuk penyempurnaan salat, untuk memperelokkan ibadah, satu-satu ibadah. Bila sebut satu dalam satu amalan ibadah yang wajib itu ada sunat-sunatnya, maka sunat-sunatnya tadi dianggap sebagai mutammim atau penyempurnaan salat. Maknanya kalau dia buat tadi, maka didapatlah tambahan pahala. Kalau ditinggalkan, macam Allah, maka tak ada lah apa-apa, kosong je lah, kuranglah pahala dia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu dipanggil sunat, kata. Maka disebut kat sini, dia kata wasunanuha qabla ad-dukhul fiha syai'ani. Sunat salat itu sebelum masuk waktu ada dua. Yang pertama azan, yang kedua iqamah. Yang pertama azan, yang kedua iqamah. Secara definisi ini tuan-tuan Allah, kalau sebut azan ni bererti pemberitahuan. Adapun menurut syariat, azan adalah satu zikir yang khusus. Dia zikir yang khusus yang disyariatkan untuk memberitahu masuknya waktu salat. Itu pada asalnya, pada dasarnya lah. So azan dan iqamah disyariatkan berdasarkan nas Al-Quran dan sunnah ijma' ummah. Banyak dalam ayat Quran, wa idza nadaitum ila salah, apabila kamu menyeru mereka untuk mengerjakan salat. Idza nudiya lis-salah, apabila diserukan untuk menunaikan salat. Jadi seruan itu adalah azan. Begitu juga dalam hadis Nabi SAW dalam riwayat Malik ibn Huwairith, bahawa Rasulullah SAW bersabda, idza hadaratis salah falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Dalam satu riwayat ni kata Rasulullah SAW, apabila waktu salat tiba, hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, dan orang yang paling tua di antara kalian hendaklah mengimami kalian. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Azan ni nama Allah, dia lafaz yang khusus. Maka lafaz yang khusus yang diajar oleh Rasulullah SAW, yang disyariatkan, maka tidak boleh diubah. Tidak boleh diubah. Maka kita kata perubahan itu menyebabkan macam Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata dianggap sebagai satu perkara yang bercanggah dengan syariat. Bila bercanggah dengan syariat, maka tuan-tuan mati Allah, dia telah mengundang dosa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu azan ni tak boleh dikumandangkan dengan bahasa selain daripada bahasa Arab. Sebab itulah lafaz yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tak boleh kata sebut azan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tak boleh. Ataupun bahasa lain tu ikutlah, pun tak boleh. Kalau dulu zaman Turki, zaman Kamal Atatürk dulu, sehingga azan pun dia nak suruh ubah kepada bahasa Turki, intinya kepada bahasa Arab, nama Allah, semua nak tukar pada bahasa Turki. Tukar bahasa Turki. Allah buyut dia kata nak. Dia kata kan buyut tu maknanya bukanlah buyut pada bahasa Melayu, tak? Kalau bahasa Melayu buyut tu apa? Buncit, dia katakan. Buyut dalam bahasa Turki, tak silap saya ialah Allah Maha Besar, dia katakan, tak?
Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak boleh. Dan jika azannya tadi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lafaznya tadi naklah dilafazkan dengan betul. Dia tak boleh silap. Kalau silap dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan sengaja dengan sengaja, maka kita kata tak disedar, wajib hendaklah kita kata diulang balik azan ni tadi. Tengoklah dia katakan dia silap kat mana dia silap tu hendaklah diulang. Contohnya biasanya hayya 'alas salah dengan hayya 'alal falah tertukar. Dia hayya 'alal falah dulu dan baru dia baca hayya 'alas salah. Jadi kalaulah kita baca, dia baca dah hayya 'alal falah, mungkin orang tak perasan, tak ada masalah, tapi dia perasan. So dia baca hayya 'alal falah dulu, lepas tu dia tukar terus hayya 'alas salah, dia kena buat sekali lagi hayya 'alas salah. So hayya 'alal falah yang dibacakan tu kira mulgha lah, maknanya tidak dikira lah. Tidak dikira. Dia kena betulkan balik. Habis kalau dia dah buat 2 kali Ustaz, hayya 'alal falah, lepas tu hayya 'alas salah, perlu ulangkan balik tak hayya 'alal falah? Yes, perlu ulang sebab dia salah. Dia salah. Tak saya kira lah orang tiapa malu lah orang cakap pun tak ada masalah benda tu. Dah tersalah macam mana? Ada. Dalam kita kata rufi'al qalam. Diangkat pena jika dalam Al-Quran sini Allah kata Rabbana la tu'akhizna in Rabbana la tu'akhizna kita kata ya Allah janganlah kami kira jika jika kami salah. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltu ala alladhina min qablina. Kita salah. Benda salah tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis dia, rufi'al qalam al khata' wa nisyan, katakan. Diangkat pena dengan sebab tersalah ataupun macam Allah terlupa. Jadi janganlah setiap kali azan lupa. Tu je. Manjang je azan ni lupa, salah. Jadi dia kena alert lah, katakan. Tak? Kemudian dalam macam Allah Subhanahu wa taala lafaz kita kata untuk lafaz azan ni kita kata dilafazkan dengan betul-betul. Banyak kesilapan berlaku di kita kata yang kesilapan yang ketara ketika azan ni ialah Allahu Akbar. Dipanjangkan dipanjangkan tadi, maka mengubah makna. Allahu Akbar salah. Kerana itu dah jadi soalan. Dia jadi soalan. Dia dah jadi maknanya ialah adakah Allah Maha Besar? Bahasa Arab. Jadi kita panjang je tu dia dah maksudnya adakah. Sebab min adawatil istifham, antara tanda tanya ataupun kita kata dalam bahasa Melayu dia panggil apa? Kata tanya. Kata tanya tu ialah dalam bahasa Arab hamzah. Katakan alif yang ada hamzah. So bila kita panjangkan Allah tu maka dia merujuk kepada adakah Allah Maha Besar. Maka sebab itu azan ke kita salat ke, kalau kita baca tu panjang, maka salat kita tidak sah. Kalau takbiratul ihram begitu juga azan. Azan kalau kita buat begitu, maknanya azan kita tidak sah, katakan. Kalau kita kata dengan sengaja dibuat begitu, ia berdosa. Sebab maksud nas itu dah jadi lain. Adakah dia tanya pula, adakah Allah Maha Besar? Dan begitu juga perkataan yang disebut Allahu Akbar, panjangkan akbar. Kadang-kadang nakkan lagu tu dia ialah katakan dipanjangkan benda yang tak sepatutnya dipanjangkan. Akbar ba ra, bukan ba alif ra. So kalau dibaca memanglah ejaan Melayu tu BAR. Macam orang bagi salam lah, Assalamualaikum, orang Melayu dah panjang kum tu. Mana dia panjang? Itu KUM tu kum. Tak. Tu yang dipanjang tu Assalamualaikum. Azan bagi salam orang Melayu.
Dia tak boleh katakan, sebab itu lafaz yang syar'i. Bila lafaz syar'i kita lafazkan betul-betul. Assalamualaikum katakan. Berhenti kat situ. Kita kena ajar anak-anak, kita kena ajar nama Allah apa ini orang memberi salam dengan lafaz yang betul. Assalamualaikum. Baik. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala bila azan ni kita kata Allahu akbar, tadi tak boleh dipanjangkan akbar tadi, tak? Dia kena pendekkan. Biasa je akbar, matikan huruf ra. Tidak ada istilah mat kat situ. Maka kalau dipanjangkan mengubah makna. Dia jadi Allah Maha besar 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 besar. Ada lain. Bahkan sifat Allah itu adalah esa. Dia tak boleh berganda-ganda gitu. Ada. Dan kemudian yang kesalahan yang biasa dilakukan ialah ashadu. Ini ashadu, ashadu dengan ashadu. Dia salah sebut shin ataupun sin. Orang Melayu dia sukar kadang-kadang di antara huruf shin dengan huruf sin. Dia terbiasa dengan ashadu alla dengan ashadu. Ini muazzin dia katakan. Bila sebut betul-betul lah ashadu shin. Tak boleh sebut, kena latih. Kalau nak jadi muazzin kena berlatih lah. Ada. Kena berlatih. Ashadu, ashadu. Ashadu, dia tak boleh ashadu. So kalau dia azan dengan ashadu, jadi kalau dia sedar dia salah nama Allah, dia kena ulang balik. Dia tak boleh kata terus ya. Ada Allahu a'lam. Ashhadu. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala, kalau panjang ujung ni biasa berapa harakat boleh ustaz ni kata. Ia tu pulang berapa harakat yang tuan-tuan boleh sampai lah. Ujung tu kan asyhadu an la ilaha illallah, berapa? Ada yang sampai lebih daripada 10 harakat, ada yang kata lebih daripada 10 harakat pun ada. Ia tu pulang. Tapi bulan Ramadan tak payah dah panjang-panjang. Ada. Masa lebih lagi azan maghrib tu kan, katakan tak payahlah panjang-panjang, konon nak berlagu sangat, katakan ada. Tak payah panjang, pendek cukup, katakan. Ada azan apa ni maghrib lah, katakan. Sekarang hilang suara terus kan. Dah bau minum air je muka puasa tu. Tapi waktu-waktu lain tak apalah, katakan ada. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ada setengah-setengah tu kadang-kadang setengah tempat dia azan maghrib tu lama. Azan maghrib tu lama. Bukanlah berdosa ke Ustaz? Tak berdosa. Tapi tuan-tuan macam kita nak raikan muazzin juga, kan. Muazzin tu kalau azan lama dia kita walaupun dia dah buka puasa tadi dengan minum air apa semua, dah. Tapi sebaik-baiknya kita katakan ialah azan maghrib ni kata tak payah lama-lama, katakan. Biasa saja. Ada azan yang biasa. Kalau tuan-tuan tengok dekat dekat Mekah pun waktu solat maghrib tu memang azan dia akan ada azan yang pendek ni, katakan. Yang pendek. Wallahu a'lam. Baik. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, itu antara kesilapan lah, katakan hayya 'alas salah dengan hayya 'alal falah tu biasa katakan tukar-tukar. Dan waktu subuh kita ada tambahan as-salatu khairum minan naum. Bukan semua orang boleh melakukan azan. Ada orang yang Nabi sendiri tak Nabi tak syorkan dia lakukan azan. Bukan semua orang boleh lakukan azan. Hanya orang yang tertentu. Nabi ada sahabat ni dia mimpi azan, ada orang ajar dia azan, gantikan mana ajarkan lafaz azan kepada beliau. Maka pagi-pagi dia terus pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh pergi ajarkan lafaz-lafaz azan itu kepada Bilal bin Rabah ataupun kepada sahabat yang lain, kerana Bilal bin Rabah itu arfa' saut, makna suara dia lebih kuat, suara dia lebih nyaring, suaranya lagi sedap, katakan. Sebab apa? Nama Allah, azan ni nak panggil orang. Kalau azannya suaranya masya-Allah, katakan, masya-Allah, katakan, siapalah azan ni, katakan. Siapalah azan ni, katakan. Suaranya anak. Tapi kalau azannya suaranya sedap, kita nak panggil orang. Kita nak panggil orang macam Allah dengan suara yang sedap, yang sebab itu kalau Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu azan,
orang teruja. Sedap apa ni, sungguh merdunya suara Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Sebab itu Nabi bagi kepada Bilal. Ada 3 orang je muazzin zaman Nabi SAW. Seorang, 2 celik, seorang buta. Ada. Siapa dia? Yang pertama tuan-tuan mati Allah, Bilal bin Rabah. Yang kedua, Abdullah bin Maktum, buta. Abdullah bin Maktum ni dia buta. Kana la yu'azzin hatta yuqal lahu qad dakhala. Ada apa ni, qad katakan Abdullah bin Maktum, dia tidak akan melaungkan azan sehingga orang bagi tahu dia dah masuk waktu. Dah masuk waktu baru dia bagi azan. Dia bagi azan. Lepas tu yang ketiga Abu Mahdzurah. Abu Mahdzurah juga adalah muazzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. So ada 3 orang muazzin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ma'ruf, yang diketahui, yang saya ketahuilah ada 3. Tapi yang paling masyhurnya adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, kerana perkataan Bilal tu sampai la ni melekat kepada muazzin, tukang azan ataupun Bilal. Dah. Jadi sempena nama Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Kemudian tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, sabda Rasulullah SAW, al-bilalu kata al-muazzin mu'taman wal imamu dhamin. Al-imamu dhamin wal muazzin mu'taman atau mu'taman. Maknanya kita kata azan imam ini orang yang menjamin. Beza dengan muazzin. Muazzin ini orang yang diberi amanah, ataupun orang yang kalau dibaca mu'taman, orang yang diberi amanah. Kalau dibaca mu'tamin, orang yang beramanah, kata. Amanahnya di mana muazzin ni? Ialah amanah lah waktu solat. Dia nak kena sampaikan waktu solat. So sebab tu tak boleh janganlah waktu subuh. Contohlah katakan azan azan lebih-lebih lagi lah kalau kita kata nak buka puasa dengan subuh. Ada buka puasa dia pergi azan awal, tak boleh. Kalau dia azan awal, baru ni kes ada berlaku dekat baru kata awal-awal Ramadan itu berlaku di Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ke mana? Ke Sarawak. Saya tak ingatlah, tapi berlakulah dekat ni baru berlaku. DJ radio tu waktu salat maghrib dia laungkan ataupun dia buka azan, bukan dia lah muazzin, tapi dia onkan azan itu 4 minit awal. Jadi orang yang pegang itu radio negeri, orang kampung biasa dia buka radio negeri je. Nak sebab nak tahu azan. Bila azannya maghrib dah, kata kan, orang tak tengok jam. Orang tak tengok jam. Macam kita dah, kita buka puasa kat rumah kan. Kita kat surau. Tunggu Bilal surau azan, kita buka puasa lah. Kalau Bilal tu awal azan, dia terus makan dah. Dia tak ada tengok jam pun, masuk waktu ke belum ke. Sebab dia tahu muazzin ni, kita kata dia bagi tahu. Dan ciri-ciri muazzin itu macam Allah kita kata dia amanah, katakan. Kerana dia diberi amanah, dan dia amanah, dia perlu amanah. Amanahnya dalam menyampaikan ataupun dalam melaungkan azan itu tepat pada masanya, katakan. Kalau katalah lewat seminit, cepat seminit, tu dimaafkan. Kerana apa? Kita kata kerana jadual waktu yang ada ni, yang kalau kita tengok jadual waktu yang ada ni, dia dipanggil zanniyah. Dia bukan qat'i, dia zanni, katakan. Apa maksud zanni? Zanni ni maknanya dia ijtihad. Dia adalah benda ijtihadi. Kalau qat'i tu nama Allah, kita tengok kat luar dah matahari dah terbenam ke belum? Dah di ufuk. Dia punya cara-cara, kaedah dia dalam menentukan masuk waktu solat ataupun tidak. Itu qat'i. Kena keluar tengok matahari ke, tengok kita kata pergerakan. Dah kalau zuhur dah condong ke matahari, sekarang maghrib zuhur asar kan dah bayang-bayang, dah lebih daripada sekali ganda ke kita kata, maka itu qat'i. Itu qat'i.
Tetapi nama Allah yang ada yang ada hari ini kita semua adalah zanni. Bila guna jam dia adalah zanni. Jadi bila zanni ni kita Imam Syekh Dr. Yusuf Qardawi hafizahullah taala, dia kata kalau lewat seminit, cepat seminit dimaafkan. Tapi janganlah apa sampai 4-5 minit ni katakan. Itu dah melampau lah katakan. Itu dah lain katakan. Jadi bila sebab itu fatwa yang dikeluarkan bahawa ni dia kata orang yang berpuasa pada saat kesilapan azan itu nama Allah, maka hendaklah dia qadakan balik puasanya. Puasanya perlu dia qada. Jadi tanggungjawab muazzin tu besar katakan. Dia memegang amanah kata. Masuk waktu. Kadang-kadang kita ada jenis orang yang memang dia akan azan, dia akan salat bila imam tersebut bila muazzin sebut Allah, terus dia semayang kat rumah. Terus semayang kat rumah. So kalau azan awal belum masuk waktu dia dah azan, jadi orang yang salat awal ni di rumah macam Allah Subhanahu Wa Taala, dia ingat dia dah salat, rupanya dia belum salat sebab salatnya tadi di luar daripada waktu. Jadi sebab itu amanah yang besar kepada muazzin untuk ni. Lepas tu kadang-kadang muazzin ni macam Allah memang kena alert bab waktu salat jam ni tuan-tuan. Dia kita kata kalau yang pakai bateri ni tak tahan katakan. Sampai satu masa dia punya tenaga bateri itu makin lemah. Bila dia makin lemah, saat ataupun saat jam tu dia makin lembab, dan masa itu kita kata dia akan lari kata. Terus jauh dalam hati Allah. Kita tengok kadang-kadang pergi masjid, dalam masjid tu ataupun dalam surau tu ada 5 jam. Semua busy, semua tak sama. Ada jam ni lain, jam ni lain kita sama tak? Sama alhamdulillah makna sentiasa dikemas kini lah tak? Alhamdulillah jadi bila sama tu jam kita pula macam Allah ada jenis pula katakan dia suka cepatkan jam. Saya tahu sarjan punya jam mesti cepat katakan. Sebab saya tahu, saya selalu tengok sarjan punya jam tu, sarjan punya jam ni cepat daripada jam biasa ni katakan. Betul sarjan ni? Kata. Jadi kalau saya kalau jam kat rumah memang letakkan lebih lebih 10 minit, lebih 15 minit. Sebab budak-budak anak-anak nak sekolah apa semua, nak suruh dia cepat siap tu kadang-kadang. Itu memang kita inilah, sebab kita sendiri kat rumah tak ada orang lain, kita tahu jam tu cepat, jam tu lambat katakan. Macam-Allah. Tapi kat surau kita tak boleh buat gitu. Orang yang muazzin dia kena ni. Sebab apa? Takut dia tersilap katakan. Bila tersilap nama Allah Subhanahu Wa Taala, orang kata apa? Terlajak perahu boleh undur terlajak kata kat macam inilah, dah terlajak azan. Orang dah buka puasa baru kita nak ni. Jadi macam Allah kat situ kita kena alert lah katakan. Wallah. Dan muazzin nama Allah Subhanahu Wa Taala pahalanya sangat besar. Disebut dalam beberapa riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang panjang lehernya pada hari kiamat kelak adalah muazzin. Jinjang lah. Orang kita dipanggil leher jinjang, bukan panjang tu macam alien tak. Dia dipanggil kita lehernya jinjang. Dikenali esok dekat akhirat orang yang lehernya jinjang ini ialah muazzin. Dia nak tarik suara tu dah. Subhanallah. Yang kedua nama Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata dia laungkan azan, tidak ada yang mendengar kecuali semua menjadi saksi buat dia. Tidak ada yang mendengar, tuan-tuan. Semua makhluk Allah yang dengar dia azan akan menjadi saksi buat dia. Bayangkan macam Allah, suara mikrofon kita ni, katakan ni mikrofon ni, besar suara tu, dia sampai ke mana suara dia? Kongsang apa ni, kongsang 10 kongsang apa ujung dekat Tasik ni? 11. Mana Abang Sofi? Ada Sofi? Mana? Tak nampak.
Ada. Ya. Abang Sofi dengar tak azan? Bayangkan daripada sini sampai dekat rumah Abang Sofi sana tu, boleh dengar lagi azan. Berapa juta, berapa ribu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala selain daripada manusia pun masuk sekali, tuan-tuan. Semutnya, burungnya, cacingnya, kuman-kuman, semua sekali, tuan-tuan, Allah mempersaksikan azan ni, yang dilaungkan. Ada. Sebab tu kita tahu nama Allah Subhanahu Wa Taala kelebihan muazzin ni, tuan-tuan, Allah sangat-sangat besar. Jadi mudah-mudahan nama Allah Subhanahu. Baik. Kemudian nama Allah, tapi bukan semualah orang lepas ni berebut kena jadi azan pun. Berat juga kan. Dia bukan semua orang boleh jadi muazzin, bukan semua orang boleh jadi muazzin. Kemudian tuan-tuan, seterusnya kita kata azan ni, tuan-tuan, salat kita kata secara umumnya disunatkan kita melaungkan azan untuk maksud waktu. Yang tu biasalah. Tetapi kalau kita kata, Ustaz, kalau kami ni ada satu kumpulan, lewatlah semayangnya berjemaah tadi, lambat sampai, nyatakan datang pukul 3, boleh tak azan? Boleh tak seorang kami daripada kami azan? Boleh, tak ada masalah. Tapi jangan guna mic. Azan kawasan untuk dia saja cukuplah. Kita berada di hutan, camping ke mana ke, boleh azan? Boleh azan, masuk waktu azan. Kat mana pun kita berada, macam Allah, sunat azan itu adalah masih lagi direlevankan. Jadi itu azan. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, aku melihatmu menyukai kampung, maknanya suka daerah pendalaman, suka gembala kambing dan sebagainya. Apabila kamu berada di kampung, di kawasan pendalaman, masa pergi mengembala kambing, maka kumandangkanlah azan untuk solat. Tinggikan suara azanmu, kerana tidaklah suara muazzin terdengar, jin ke manusia ke, dan apa pun kecuali pasti ia akan bersaksi untuknya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Maka saya kata tadi, tak ada siapa yang dengar, kecuali ni akan jadi saksi. Sama ada syaitan, jin pun akan jadi saksi. Sebab azan kita kata sebab tu bila azan syaitan akan lari. Tapi azan yang untuk salat, ada juga orang gunakan orang kena rasuk di azan. Wallahu a'lam. Tapi setakat yang saya tahu, azan yang syaitan lagi ni adalah azan untuk salat. Azan untuk salat, bukannya azan yang memang kita lakukan azan bukan waktu salat, katakan. Kalau azan untuk salat, yes, katakan. Tidak ada secara khusus azan itu nama Allah untuk menghalau jin ataupun menghalau syaitan, katakan, ketika dalam rumah. Sebab kita ada nas-nas yang lain lah untuk nak menghalau jin daripada rumah, dia ada cara-cara yang lain. Ada. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita melaungkan azan ini, maka hendaklah kita, kalau dulu kita disunatkan berada di kawasan yang tinggi dalam masjid, kawasan dalam binaan masjid tu, kita hendaklah berada di tempat yang tinggi. Tapi lah ni tak payah dah, sebab kita ada mikrofon. Tapi masih lagi ada tempat-tempat yang tertentu di negara-negara tertentu, orang yang muazzin tadi dia azan naik ke atas menara. Walaupun ada mikrofon, dia naik ke atas menara. Dia azan kat menara atas. Wallahu a'lam. Jadi tidak adalah masalah gitu. Nak azan kita dah guna mic, itu guna mic saja pun tidak ada isu, tak ada masalah apa-apa pun. Baik, dah selesai azan, maka qamat. Qamat nama Allah iqamah, ataupun kita Melayu, bahasa Melayu kita panggil qamat. Qamat kita sebut ringkas itu qamat. Sebenarnya iqamah, katakan. Cuma kita dah sebut biasa sebut qamat. So qamat ni adalah azan juga sebenarnya. Dia adalah azan. Disebut dalam hadis Nabi SAW, ma bainal adhanaini raka'atani,
di antara dua azan ada 2 rakaat solat. So hadis itu disebut ma bainal adhanaini, di antara 2 azan. So apa maksud 2 azan? Kata syarah hadis, dalam syarah hadis disebut maksud 2 azan itu ialah azan dan iqamah. So iqamah juga dianggap sebagai azan. Cuma iqamah ini dilakukan dengan cepat. Azan dilakukan dengan lambat sikit, katakan lambat sikit sebab nak panggil orang, katakan. Kecuali maghrib untuk buku puasa tadilah, katakan ada. Bergantung pada dasarnya tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah menjadi dosa ke apa ke. Cuma ialah keadaan muazzin itu sendiri, katakan, yang hanya minum air saja. Kalau dia boleh azan yang tidak terlalu lama, itu lebih baik buat dia. Kita tak ada masalah pun azan tu, katakan lama ke kejap ke. Tapi memang hukum asalnya azan itu memang hendaklah dilambat-lambatkan, katakan. Maknanya tak boleh laju-laju. Ada seminit habis azan. Ni katakan. Tu pun tak adalah. Tak boleh juga, katakan. Orang boleh dapat trace. Ni azan ni laju. Azan laju, katakan. Dah. Belum sempat apa lagi dah habis dah. Allahu la ilaha illallah. Tak boleh laju-laju sangat, katakan. Steady lah, katakan. Kemudian mati Allah Subhanahu Wa Taala, bila iqamat ini dia lebih cepat. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ringkas ya, pendek. Janganlah qamatnya sama dengan azan. Kenapa? Apa dia punya, apa masalah, apa sebabnya Ustaz? Azan ni nak panggil orang datang. Sebab tu orang yang bila azan ni sunnahnya ialah kita segera sampai ke masjid. Sepatutnya lah, tapi kita terbalik. Bila dah qamat tu baru cepat-cepat kita pergi masjid. Kita lah dah qamat tu barulah hegi-hegi kita cepat. Sedangkan bila azan kita dia suruh cepat, segera. Bila qamat kita dia suruh tenang, relax, jangan berlari-lari, katakan. Jangan tergesa-gesa. Kita terbalik. Azan lambat-lambat, qamat kita kelang kabut pergi. Itu bersalahan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata yang sebenarnya ialah azan kita kena segera dan qamat kita kena relax, katakan. Tujuan supaya tidak bila kita masuk waktu solat, masuk je ketika salat tadi kita dalam keadaan tenang. Kalau berlari terus nak masuk saf, mati Allah, jantung pun dak lagi, katakan. Bagaimana kita kata dia nak khusyuk dalam solat. Dan kemudian mati Allah Subhanahu Wa Taala, bila azan dan iqamah ini, kita yang mendengar ni sunat menjawab. Kata Rasulullah SAW, qulu mithla ma yaqulul muadzin, sebutlah seperti mana disebut oleh muadzin, kecuali pada hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah, faqulu la haula wala quwwata illa billah. Mana yang lain tu kita sebut sama macam muadzin sebut, kecuali pada hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Kita sebut ketika itu la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Dan tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, selepas itu sunatnya kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat yang kita baca ketika dalam salat, selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim sampai habis innaka Hamidum Majid. Barulah kita baca Allahumma rabb hazihi ad-da'wati tammah sampai habis. Man qala dhalik, dia kata siapa yang baca begitu, faqad halat lahu syafaati, orang itu layak, berhak mendapat syafaat aku pada ketika hari kiamat kelak. Halat lahu syafaati yaumul qiyamah.
Jadi tuan-tuan mati Allah sama-sama. Kalau orang kata ustaz, untuk azan boleh kita jawab, bagaimana dengan iqamah? Boleh tak kita jawab? Yes, boleh. Sama juga macam azan. Kerana saya sebut tadi pada awal bahawa azan iqamah juga adalah azan. Iqamah juga adalah azan. So Nabi kata qulu mithla ma yaqulul muadzin. Cuma isunya berlaku dekat jawab as-salatu khairum minan naum dan juga qad qamatus salah, qad qamatus salah. Di situ ada khilaf di sisi ulama. Kalau kita dalam mazhab Syafi'i dia katakan macam as-salatu khairum minan naum, dia kata sadaqta wa barirta. Ada yang kata nama Allah yang asahnya dia kata lafaz yang jawab sadaqta wa barirta itu adalah hadisnya dhaif. Disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, bawa hadis untuk sebut lafaz itu, tetapi hadis itu dhaif. Maka sebagian ulama kata tak, asal hadis, asal arahan Nabi qulu mithla ma yaqulu muadzin, sebutlah seperti mana muadzin sebut, kecuali hayya 'alas salah dengan hayya 'alal falah. Jadi pandangan yang kedua ni dia kata sebut je as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Sama juga dengan iqamah. Iqamah kita sebut qad qamatis salah, qad qamatis salah. Dalam kitab fiqh disebut aqamahallahu wa adamaha. Aqamahallahu wa adamaha. Jadi ada pandangan itu, tetapi kita kata kalau untuk merujuk kepada nas dalil, kita katakan hadisnya adalah lemah. Wallahu a'lam, setakat yang saya tahu. Tapi kalau jika hadis itu lemah, balik pada asal, iaitu qulu mithla ma yaqulul muadzin, sebut seperti mana yang disebut oleh muadzin. Kalau kata qad qamatus salah, kita sebut qad qamatus salah, qad qamatus salah. Okey, kecuali hayya 'alas salah dengan hayya 'alal falah lah. Wallahu a'lam. Azan lepas iqamah sama. Dan seterusnya tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, azan adalah hak muadzin, iqamah adalah hak imam. Azan adalah hak muadzin, iqamah adalah hak imam. Jadi muadzin tak boleh qamat kecuali imam dah ada. Kalau imam tak ada, orang katakan tunggu sampai imam ada. Ataupun kalau kata kita kata kalau siapa-siapa yang boleh jadi imam dah ada kat depan, dia katakan tanya dulu, boleh jadi imam tak? Sekali sarjan katakan imam tak sampai lagi, sarjan ada, sarjan jadi imam boleh? Okey, boleh. Baru boleh azan. Dia jangan boleh qamat. Jangan qamat lepas tu baca imam. Nanti kan tolak-tolak, dia tolak dia, kau lah. Tak. Jadi dia katakan itu tata cara lah sebagai seorang muadzin, dia katakan wallahu a'lam. Dia sebenarnya kalau perbincangan lebih lanjut lagi, dia kata kita kalau dah ada imam yang tetap, maknanya imam tetap nama Allah, kita hendaklah menunggu. Tidak ada orang yang boleh ambil tempat imam kecuali nama Allah imam yang telah dilantik. Itu adab. Kalau kita belajar dalam bab imamah dan kitab fiqh, katakan hukum hakam berkaitan dengan imam dengan muadzin ini. Imam muadzin tidak ada, kalau katalah ada dah imam yang dilantik khusus jadual, berjadual dah, kita tak boleh terus replacekan imam yang dah dilantik tu kepada orang lain. Unless kita dah tahu dah, ustaz tu dah tahu dah, ustaz kita dah tahu dah, ustaz ni kalau lambat, ustaz lambat, kalau ada orang lain memang dia suruh orang lain, katakan tak ada masalah. Dia ikut hukum asalnya nama Allah Subhanahu wa taala. Orang luar ataupun orang lain tidak ada hak untuk menggantikan imam jika imam tu memang ada. Kalau hatta dia lewat, kena tunggu. Kena tunggu katakan. So ustaz lambat kadang-kadang kita kata mungkin lewat kan imam imam tu 2-3 minit lewat kata sebagainya, katakan mungkin jemaah nak cepat apa semua. Adalah dia kalau ikutkan memang tak boleh, katakan kalau ikut tak boleh, tapi tidaklah sampai tahap berdosa ke apa, tak.
Cuma nama Allah adab apa ni kita berimam. Sebab katalah dia imam, hatta kalau ada mufti sekalipun, orang yang alim lagi sekalipun, yang berhak menjadi imam tetap imam tu. Bukanlah mufti, bukanlah siapa-siapa. Walaupun yang datang tu lebih alim daripada imam. Itu kalau imam tu imam yang bertugas. Lepas tu kalau saya masa saya jadi imam, kalau mufti dulu mantan mufti kan selalu datang kan sini, minta dia jadi imam, dia tak nak. Memang dia tolak. Dia kata dia kan saya jadi imam, dia kata kan. Sebab dia tahu adab yang nama Allah Subhanahu Wa Taala, sampai dia kata dia tak ada hak untuk jadi imam. Ada. Walaupun disuruh sekalipun, dia katakan untuk jadi imam nama Allah, dia berhak untuk menolak. Itu dia punya adab, dia katakan untuk imam. Baik. Kemudian nama Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata itu berkaitan dengan azan. Kalaulah antara masalah-masalah yang biasa orang sebut nama Allah, ustaz, kalau azan terkentut, boleh teruskan azan tak? Boleh, katakan. Tidak ada masalah. Teruskan saja azan tersebut. Lepas habis azan, katakan pergilah ambil wuduk. Tidak ada isu pun di situ nama Allah. Sunatnya kita kata azan tadi menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat adalah satu perkara yang disunnahkan ataupun yang disunatkan. Wallahu alam. Disunahkan juga keadaannya dalam bersuci, katakan. Maknanya dalam keadaan berwuduk. Jika ia mengumandangkan azan dan iqamah dalam keadaan berhadas atau berjunub, ada besar, ada kecil, katakan, makruh hukumnya. Tidaklah sampai tahap haram. Wallahu a'lam. Disunahkan juga atau disunatkan juga bersuara lantang dan memperindahkan suara. Wallahu a'lam. Itu antara sunat-sunat yang berdasarkan nas-nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Jadi itu nama Allah, itu kita kata berkaitan dengan topik kita, iaitu sunnah sebelum salat. InsyaAllah pagi besok kita lihat nama Allah Subhanahu Wa Taala sunnah-sunnah dalam salat pula, ketika dalam salat. Wallahu a'lam. Ada nak tanya soalan kalau ada? Ya. Terima kasih. Bagus soalan ya, katakan. Bila makmum kena bangun? Ada ketika imam qamat. Di sini ada khilaf di sisi ulama. Ada yang berpandangan bahawa ustaz, sebelum tu macam Allah, muazzin tidak ada hak untuk menyuruh orang masuk saf, sebab ataupun meluruskan saf, sebab itu tugas imam. Terutamalah kita kena tahu, muazzin dia qamat bila makmum kena bangun. Pandangan pertama, bangunnya makmum itu apabila telah melihat imam ada. Bangunnya makmum tadi, sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas katakan menyatakan bahawa sahabat-sahabat kata kami tak bangun kecuali nampak Nabi sallallahu. Jadi bangun ketika imam tu dah ada. Dah kelihatan, dah ada kat depan, datang. Dah nampak imam tu nak ke depan, kita pun bangun. Itu pertama. Yang kedua, nama Allah Subhanahu Wa Taala bila mula qamat. Sebab tadi saya kata dah, muazzin tidak akan tak boleh qamat kecuali dah nampak dah ada imam. Imam dah ada, baru dia boleh qamat. Walaupun dia nampak imam tu, dah nampak dah, ustaz dah datang, dia boleh terus qamat. Dia nampak dah nak masuk pintu, dia boleh terus qamat, tak ada masalah. Orang lain tak nampak, mana muazzin qamat, imam tak, rupanya imam dah masuk. Imam dah masuk. Jadi dia boleh qamat. Dan makmum nama Allah Subhanahu Wa Taala apabila boleh dia bangun terus ketika awal azan.
So ada pandangan yang ketiga, ketika sebut hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah, ada yang kata pandangan kata qad qamatus salah. Ada yang pandangan mengatakan bahawa sehingga habis azan tu baru bangun. Dah habis dah baru bangun. Maka benda ni fleksibel. Okey, kalau ada kita kata bangun awal dah habis azan baru nak bangun macam Allah, tetapi janganlah imam dah start takbir kita duduk lepak lagi belakang. Ada tu je ya katakan. Adabnya iaitu adab-adab nama Allah kita solat berjamaah itu. Orang dah sibuk sembahyang, kita duduk borak lagi ke belakang katakan. Borak lagi kat luar dan sebagainya. Min babil adab, maknanya benda tu dah masuk dalam bab-bab adab. Adab ketika solat. Jadi kat situ fleksibel lah untuk makmum bangun, iaitu bila dan bila. Dia tak kadang-kadang pergi setengah tempat, muazzin dia saf dulu. Ada. Dia beza macam kata kalau sarjan suruh masukkan penuhkan ruang dalam dulu, dia katakan itu arahan biasa ya katakan, penuhkan depan ya katakan. Dia tidak termasuk arahan sebagai muazzin ya kata. Wallahu a'lam. Dia azan begitulah. Qamatnya begitu. Bila bangunnya pun begitulah seperti mana yang saya sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Lain ada nak tanya? Yes lah. Tidak ada kita kata bercakap ketika laungan azan dikumandangkan nama Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadi satu perkara yang haram mengatakan. Benda itu tidaklah sampai tahap haram. Tetapi nama Allah bila azan berkumandang yang dituntut kita ialah menjawab. Tidak adalah kata orang tu kalau azan berkumandang dia bercakap balasannya begini tak ada. Kalau ada periwayat tersebut yang setahu saya adalah tidak tidak benar. Wallahu a'lam. Tidak sahih wallah. Kalau setakat yang saya tahu. Jadi bukanlah kata kita kena orang kata hormat azan, yes katakan, tapi bukanlah kalau bercakap ketika azan berkumandang ada balasannya sekian, yang tu tidak sahih. Sebab kita dituntut untuk menjawab azan, yes, ketika azan berkumandang kita jawab. Ni kadang-kadang ada setengah tempat dia di antara salat tahiyatul masjid dengan menjawab azan, mana kena buat dulu. Kadang-kadang orang masuk masjid, azan berkumandang, dia berdiri je. Dia berdiri hari Jumaat. Kan hari Jumaat kan ramai orang berdiri. Dia sebenarnya masuk masjid, walaupun azan berkumandang, kita boleh je solat terus. Tidaklah kata kena berdiri untuk menjawab azan. Ketika itu yang dituntut buat kita nama Allah apabila masuk masjid, kita dituntut untuk solat dua rakaat. Maka solat terus 2 rakaat walaupun azan sedang dikumandangkan. Adapun jawab azan boleh dibuat selepas selesai sembahyang sunat. Walaupun azan tadi dah sampai Allahu Akbar, kita boleh lagi jawab azan daripada awal. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, asyhadu anna Rasulullah, la haula wala quwwata illa billah sampailah habis. Andai kita masuk masjid, muazzin tu dah tinggal ujung je. Allahu Akbar. Lepas tu la ilaha illallah. Tak apa, kita nak tunggu sekejap. Tapi kalau baru je azan, baru start awal azan, maka kita salat sunat terus. Katakan. Itu antaralah yang kita kata. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu tidak ada isu kita katakan sampai tahap haram untuk kita berhenti bercakap, kita bercakap ketika azan berkumandang, tapi dimasukkan dalam babil adab, bermasuk dalam bab adab saja. Ketika azan berkumandang, kita senyaplah, kita fokus kepada jawab azan itu. Wallahu a'lam. Okey, lain ada soalan lain? Tak ada. So kalau tak ada, macam Allah alhamdulillah
Cuma baru ini kita katakan minggu lepas saya dah sebutkan pada tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa ni, bagi yang terlebih puasa kan. Kemarin lepas ada fatwa daripada ataupun pandangan daripada Dr. Zulkifli Al-Bakri, walaupun 31 hari tetap juga kena puasa katakan. Isunya dalam Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang pergi ke Mekah, orang yang pergi ke Mekah, dia apa ni akan puasa lebih. Sebab dia apa ni puasa awal, Mekah kan hari Sabtu dah puasa, kita puasa hari Ahad. Jadi orang yang balik Malaysia yang pergi ke sana untuk sambut Ramadan, so balik Malaysia, kalau kita hari ni hari yang ke-7, dia dah hari ke-8. Kalau kita raya apa ni untuk 29 hari kita dah raya, kita Ramadan tahun ni katalah 29 hari. So tak ada isu lah. Isunya kalau kita tak nampak anak bulan, kita kena cukupkan 30. Bila cukupkan 30, sunat Allah, bagi orang yang balik daripada Mekah tu, dia dah hari yang ke-31. Jadi itu isunya. Saya dah sebutkan minggu lepas apa yang saya belajar. Saya kata apa ni, kita puasa sebulan memang 30 hari je, tak ada lebih pun 30 hari katakan. Nabi sebut dah dalam hadis dia apa ni, asy-syahr, Nabi tunjukkan dengan tangannya 29 dan 30 dan 29 hari. Maknanya sebulan dalam Islam hanya ada 29 dan 30, tidak ada 31 dalam bulan Islam. Cuma itu yang masa saya belajar, Syekh sebut, bila guru-guru kami sebut, kata tak boleh puasa pada hari yang ke-31 pada hak dia. Wallahu a'lam. Memang ada khilaf, saya tak nafikan memang ada khilaf benda itu. Fatwa yang dikeluarkan yang diutarakan oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri, maknanya mengatakan bahawa kena puasa juga 31 hari, kerana melihat apa ni matlaq yang berbeza, tempat tengok anak bulan yang berbeza-beza. Kita berada kat sini kena ikut sini. Ada wallahu a'lam. Lepas tu ada orang tanya dekat dalam grup, dalam Facebook tu, macam New Zealand lagi dahsyat. New Zealand dia kata lewat 2 hari lagi. Mana kalau kita dia puasa hari Isnin, tak silap saya, di New Zealand hari Isnin boleh puasa. Lewat katakan. Sama macam Morocco, tak silap saya, Morocco pun 2 hari lewat katakan, daripada ni. Jadi kalau balik negara dia orang, macam saya katalah, dia katakan macam Allah Subhanahu Wa Taala kena ikut apa ni setempat lah. Kalau raya tu raya tu, contohlah kita kata kita pergi ke Mekah, konon nak sambut apa ni Syawal dekat Mekah, kita baru 28, dia orang dah 29. Maka bila dia orang 29, besoknya dah 1 Syawal, kita masa orang Mekah puasa 29, kita baru 28, kita tak cukup. Besoknya tu kita kena raya ke kita kena puasa? Kena raya, kata. Kena raya, katakan. Sebab nama Allah ikut setempat lah, katakan. Cuma kalau pandangan yang saya sebutkan yang minggu lepas, kenapa kita tak ikut puasa apa ni pada keadaan setempat? Kerana kita dah lebih daripada 30 hari. Itu yang hujah yang saya berikanlah. Tapi macam Allah, wallahu alam, benda tu ada khilaf. Ada pula Dr. Abdul Basit disebut nak hilangkan muskilah tu, dia katakan yang balik daripada Mekah, masa balik tak payah puasa dalam penerbangan. Dalam flight, dalam musafir tu, balik daripada Mekah ke sini tu, hak tu tak payah puasa. Bila tak puasa, maknanya cukuplah, samalah. Sama bilangannya dengan orang-orang yang berada di Malaysia. Itu pandangan dia lah, yang katakan khuruj minal khilaf, keluar daripada masalah khilaf. Jadi dia tak puasa atas dasar sebab apa? Dia tak perlu puasa, dia musafir. Tapi bila dia musafir tak puasa tadi, adakah dia kena qada puasanya? Dekat situ ada isu lain lah, katakan. Dia ada isu lain, katakan. Ada yang kata qada, mungkin ada yang kata qada, tapi yang kata tak qada
kalau bilangan puasanya dah cukup, katakan 29 ataupun 30 hari, maka tak perlu qada lah. Tak perlu qada. Itu dia punya yang dikatakan keluar daripada masalah khilaf. Dan bukan sesaja batalkan puasa, lain dia tak boleh kata dah cukup bilangan, dia nak batalkan puasa saja-saja sebab nak cukupkan hari bersama dengan orang lain. Tak boleh. Yang ini ada sebabnya adalah musafir, berbetulan dia musafir. Jadi kalau dia batalkan puasa hari tersebut pun, ketika dia musafir tadi, bilangan puasanya tetap 29 ataupun 30. So okey katakan. Tak adalah kata bila dah cukup tu dia kena qada ke atau sebagainya, wallahu a'lam. Jadi di situ pandangan yang dapat saya kongsikan dalam macam Allah pagi ni, wallahu taala alam bissawab. Jadi setakat tu dalam macam Allah Subhanahu wa taala. Ada soalan dekat dalam ni saya tak perasan. Dia kata apa beza asyhadu an la ilaha illallah dengan asyhadu an la ilaha. Ada asyhadu, apa beza man? Aman. Mana man? Tu seorang tanya soalan orang je tak ada dah. Aman mana? Kat luar. Oh, dia jaga zakat. Oh, ashhadu. Okey, ada orang baca dia kata asyhadu. Asyhadu alla dengan asyhadu. Dia kita kata yang betul yang mana dalam macam Allah Subhanahu wa taala ialah dia bukan asyhadu. Asya tu salah. Dia asyhadu. Ha dengan ha lain. Orang Melayu itulah antara yang biasa katakan saya dulu pun memang kena tegur dengan syekh pun biasa katakan orang Melayu kita. Ha dengan ha. Shin baris sukun kena nyatakan hak dia sukun. Sebab itu dalam bacaan Al-Quran, baik pun kita katakan apa saja pun nama Allah, bacaan kena bagi hak. Setiap baris tu ada hak dia. Kena bagi hak dia lah. Kalau bagi bawah, kena bagi bawah. Kena bagi main sukun, kena bagi sukun. Kena sebutlah. Matikan betul-betul. Janganlah kita kata dia baca asyhadu alla ilaha, salah lah. Asyhadu lain makna dia. Asyhadu dia tak ada kita kata satu macam Allah Subhanahu wa taala tu dah jadi maknanya adakah. Kalau dia baca asyhada asyhadu alla ilaha illallah, dia kata adakah dia telah bersaksi bahawa. Jauh lah, tak betul lah. Tapi kalau yang betulnya ialah asyhadu. Matikan shin tu betul. Asyhadu. Kita kadang-kadang kita kata yang mendengar azan pula kadang-kadang dia dengar azan macam bunyi asyhadu. Kawan tu betul baca asyhadu. Dia terdengar tu macam dia katakan. Macam muazzin ni apa dia kata. Macam dia baca dengar azan macam bunyi asyhadu. Sebenarnya kawan tu buat betul dah asyhadu. Kadang-kadang mikrofon ataupun suara pun salah, sesilap dengar ke atau sebagainya. Macam juga orang baca alhamdulillah. Ada setengah kadang-kadang kita dengar macam dibunyi alhamdu. Macam dengar bunyi macam tu, sedangkan dia tak ada lah baca macam tu. Kalau dia baca macam tu tak sengaja, bab lain. Dia kalau baca begitu sama juga dengan azan. Kalau kita kata dia baca begitu tak sengaja, dia tak sengaja, kita kata dimaafkanlah, katakan. Tapi tidak ada istilah asyhadu, tak ada. Shin tu baris atas tak ada. Shin itu baris mati. Ha, mana sebut ha lah. Jangan ha. Jangan kalau ha lah. Bukan ha.
Ashhadu an la ilaha. Ada setengah tu Melayu dia sebut ha, patutnya dia buat ha, dia buat ha. Ha dengan ha. Dia kena buatlah. Dia katakan nak buat apa? Buat latih apa dia panggil, latih suara, latih bunyi yang dah dia katakan. Bezakan di antara huruf-huruf halqi. Yang kalau semuanya sama tempat, maknanya kita kena betul, kena baiki. Ha, kha, ha, ain, a. Katakan. Mana 6 huruf halqi tu kena bezakan makhraj dia. Kalau semua sama aja, semua dekat tempat ni keluar hurufnya sama aja, itu bahaya kan. Kita akan baca a dengan a sama, kita akan baca ha, kha dengan ha dengan ha lah biasanya dekat-dekat ni katakan. Tapi sebab tu dia punya kedudukannya tak sama. A dengan a bawah, a atas dekat awal halqum, ha bawah lagi dalam, kha tengah-tengah, ha atas ni sebelum hamzah ataupun dekat-dekat dengan hamzah. Jadi kalau semuanya makhrajnya sama macam Allah Subhanahu Wa Taala, itu kita kena latih lah. Kita kena latihan situ satu, latihan ketika membaca tu satu. Kadang-kadang ialah kita kata muazzin, qari Quran pun, orang yang baca Quran, imam ke, kadang saya pun sendiri kadang-kadang kita kata bila baca memang kena pastikan, confirmkan betul-betul ha ke ha, ataupun ha. Dan terpaksa ingatkan kaedah, kena buat kaedah sini. Ataupun kalau kita tahu perkataan tu maknanya, macam contoh dalam surah An-Nazi'at kan, mana dia punya ayat ni, wan nazi'ati gharqa wan nasyiatati nashta was-sabiqati sabiqati sabqa. Adalah dalam surah Nazi'at tu kita kata hal selepas tu adalah huruf, sebelum dia adalah huruf kha, yang katakan ada huruf kha, dah kena jangan tersilap, mengatakan jangan tersilap. Walaupun kita katakan dah ayat tu, surah tu kita hafal dan sebagainya, kadang-kadang boleh juga tertukar, boleh tertukar. Tetapi bila tertukar tu sengaja lain, tak sengaja lain, tak sama hukumnya. Wallahu a'lam. Dan kita tengok juga bacaan tu, surah tu wajib ataupun yang sunat. Maknanya kesalahan pada surah Fatihah tidak sama dengan kesalahan pada surah. Kesalahan pada surah tidaklah sampai tahap membatalkan salat, tetapi yang membatalkan salat ialah kesalahan pada Fatihah. Tapi kesalahan pada Fatihah juga benar macam Allah, ada yang membatalkan, ada yang tidak membatalkan. Itu semuanya kita kena tahulah, katakan wallahu a'lam bissawab. So yang betulnya tadi mana? Ashhadu. Shin matikan dia, jangan dibariskan sebab dia adalah sukun. Wallahu a'lam. Dan begitu juga dengan huruf ha tadi, kena betulkan. Alright, so itu soalan yang dekat WhatsApp. Ada lagi ke tak ada kan? Okey. Itu saja. Wallahu ta'ala a'lam yang sempat saya kongsikan. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.